Test, test. Boleh dengar ni? Dengar. Sedap suara. Okey, doa belajar macam. Ha. Ya, syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous. Wah, tak ada apa. Sama je. Okay. Allahumma ta'alaina hikmataka wa syur alaina min raza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay. Terima kasih. Alright. Do you have any question related to frame before we proceed with machine? Apa-apa tak? I already upload the notes on last Friday, so you can check back. Okay. Just want to inform to you that we're going to have tests on 13th of July. Okay. Macam saya kata, masa hari tu untuk tutorial hari Jumaat, those who have any problem, ada test lain ke apa ke, tolong bagi tahu saya. Dan test kita akan cover chapter 1. Test kita ada 3 question, 3 soalan saja. Tapi for the first question, dia ada sub question lah. Untuk question pertama dia ada 4 soalan. Question pertama will be cover theory and basic concept. Okay, teori tu dan basic concept kamu kena faham dia tak semestinya that you need to write a paragraph of answer. Dia tak semestinya kena tulis saja jawapan dia. Sometimes kena macam something that yang macam you kena draw FBD. Draw FBD saja, you don't have to calculate lah. You draw the FBD saja macam tu. Itu pun dikira basic lah, kefahaman kamu lah. Indicate mana forces dia, tu adalah benda yang basic lah. So question 1 dia akan cover chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 6. Yeah. Question 2 will be cover thrust. Question number 3 will be cover last chapter, which is friction. So all chapter soalan nombor 1 tu itu je yang mungkin ada kena bagi definition sikit, and then macam tadi saya kata lah, dia probably you need to draw the FBD, something like you have to write simple equation, something like that lah, ataupun benda-benda basic konsep yang saya dalam kelas lah, yang dalam static lah. Untuk question number 2 memang calculation, thrust you know that you have totally calculation, and for the last question which is chapter 7 also calculation of friction. Okay, so 13 hari bulannya probably kalau boleh jangan ada test lain lah pada hari itu. Okay, dan kalau boleh tolong kosongkan, setakat yang saya faham lah setakat ni, tolong kosongkan pukul 9 ke atas lah sampai pukul 1. Bukannya lah bermaksud test tu, dia tengok keadaan internet jugalah. So kita sepatutnya test tu 1.5 jam, tetapi kalau we perform that test in actual classroom, so memang solid 1.5 hour. But because we do online, probably mungkin ada masa sikit untuk internet connection problem lah. Nanti mesti ada yang problem ni lah, nanti tiba-tiba soalan tak boleh ni lah, apalah, yang tiba-tiba tak boleh masuk pula dalam island lah. Siapa yang nanti kalau kata masa test tak boleh masuk dalam island, ada problem, WhatsApp saya. Nanti saya akan bagi question tu directly dekat WhatsApp lah. Ya, kalau siapa yang ada problem tu lah. Tapi memang dia akan ada duration masa sikit. Jadi sebab tu kadang-kadang nanti mungkin kita just prepare lah, mungkin dia akan drag
proses tu mungkin akan drag masa lebih daripada 1.5 jam. That's why saya kata kalau boleh kosongkanlah pada hari itu. Ya, 13 hari bulan tu. Kalau apa-apa ada problem, mungkin ada masalah isu tempat tak convenient lah, mungkin you share dengan sesiapa ke ada masalah apa-apa ke internet ke, ataupun tak boleh nak buat test sebab pagi saya ada problem ni, bagi tahu awal, jangan nanti last minute bagi tahu awal right. Okay, back to our class, back to our lecture. Tak ada apa-apa kan nak tanya untuk frame sebelum kita pindah ke mesin ni? Mesin ni dia nampak macam susah sikit lah, but actually kalau kita buat slow-slow insyaAllah boleh. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada, okey lah. So all the information message tu sampailah, receive lah. Okay. Alright, ini dia punya question dia. Use when to, kita buat santai-santai jugalah. Padahal sebenarnya kita kena habiskan mesin minggu ni. Ya. Sebenarnya 2 jam je sepatutnya untuk, yelah hari ni lah sepatutnya, hari esok masuk lain. Tapi tak apalah, kita drag sikit. Sebab kita punya test pun dia dah drag daripada 1 Julai, dia drag kepada 13 Jun. 13 Julai, 13 Jun habis dah. Okay, product went to 300 Newton forces. Kalau tak faham sila tanya ya. Nanti kita ada assignment macam saya kata, I think dalam minggu ni lah kot. Ya, hujung minggu ni saya rasa. Sepatutnya minggu lepas tapi kita tak masuk lagi mesin, jadi kita hujung habis mesin ni nanti akan adalah soalan assignment 3 cover specifically frame and machine. Memang cover frame dengan machine sahaja assignment 3 ya. Process okay. Ada siapa-siapa lagi nak masuk? Amirul, okay. Ni lamanya baru nak masuk. Alright, for machine, you need to know that machine involving moving member ataupun involving kita ada macam a process of changing the force ataupun transmit the force. So you can see that bila ada benda-benda macam tu, we can declare it is a machine, right? Macam ni kita ada movement, ada part-part yang akan bergerak, dan ada, we know that when we apply this 300 Newton, it will change to another force at cutting. So kita tahu this is machine lah. Okay, dalam machine pun dia ada multiple force lah. Right, dia ada multiple force. Kita dah discuss in frame what is multiple force, what is two force. In machine also we need to pay attention to the two force member. Okay, we need to identify two force member because it can help us a lot to reduce the number of unknown. Okay, machine you have a lot of parts, lot of member compared to frame. Kalau kamu tengok dia lagi banyak part, lagi banyak member lah. So bila lagi banyak member, maksudnya banyaklah unknown dia. Banyak unknown, banyaklah pening kepala nanti. So we need to reduce that. Okay, and we should know every part, like part B, dekat part yang dicantum kat sini, dicantum kat sini is all pin connected. Semua pin connected. Dekat B pin connected, D dia pin connected, okay, C pin connected, A also pin connected. Okay, for machine dia lain sikit daripada frame dengan, okay, persamaan dia you kena identify two force member lah. Untuk machine ini
kita tak perlu draw the FBD for the whole structure. Memang kita tak akan dapat selesaikan dia. So apa yang kita perlu buat, terus kita dismember saja. Okay, dismember. Tapi sebelum tu kena identify dululah. Dia either way lah, actually step 1 and 2 ni boleh berubah. It depends sebenarnya, ikut kepada kesesuaian kamu. Kalau you prefer to identify the two force member first, then proceed lah. Okay, so nah kalau saya mungkin saya identify dululah. Identify two force member. Okay, lepas tu dismember. Right, lepas tu draw FBD lah. Draw the FBD. Now we are not drawing the FBD for the whole structure. We draw the FBD for each member. Bukan keseluruhan semua kita dah pisahkan, kita akan lukis lah dia punya member dia. Member lah. Tak kisahlah nak each ke apa ke, tak kisahlah, nanti kan ada each. Ni pula draw the FBD for ataupun selected lah. Selected member. Boleh lah selected. Nanti kalau each, sebab dalam mesin ni kadang-kadang bukan semua member tu kamu kena tanggalkan dia. Kadang-kadang ada 2-3 part, macam contoh mungkin ada part yang kita sambung. Contoh kita boleh ambil part yang atas ni dengan yang BD ni, boleh kita cantumkan dia, boleh. Ataupun you boleh tanggalkan juga. So actually nanti kamu kena tengok kesesuaian dia, yang mana lebih mudah. Okay, so okay, kita dah draw FBD for the selected member. Lepas tu selesaikan macam biasa je lah. Solve using equation of equilibrium. Allahumma salli. Okay, so step dia sangat mudah, tapi kerjanya, peningnya agaklah, tapi InsyaAllah senanglah kalau kita buat sikit. Kita buat dengan satu-satulah, jangan kalut lah. Alright. Okay, ada soalan tak sebelum kita proceed lagi? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada, okay. Alright, so kira macam senang kan benda ni. Okay, mari kita tengok macam mana kita nak identify dulu two force members. So based on this diagram, based on this problem, okay, kalau ikutkan question dia suruh determine the magnitude of the gripping force. It means dia nak tahu dekat sini, dekat yang kat sini lah. Okay, mungkin dia ni digunakan, dia pegang 4 wire ke ataupun something yang cylindrical lah. Okay, so dia nak tengok the gripping force produced when we apply 300 Newton force. Okay, mungkin juga soalan ini berubah. Kalau kata saya ubah dia punya apply force, ini pun akan berubah lah. Same thing lah, macam kalau saya mungkin apply force saya tak tinggi contoh. Okay, so sekarang ni right, kita nak tahu apa yang berlaku dekat sini. So kalau kamu tengok dia ni bercantum. So kalau bercantum ni memang tak nampak lah force dia. So what we can do is we need to dismember. Okay, we need to dismember that. So before we dismember, okay, dia benda ni kalau you nak dismember dulu boleh, ataupun kalau you nak identify two force member pun boleh. Ikut kamu lah. Kalau kamu rasa dismember, lepas tu kamu boleh nampak two force member easily, then proceed. If you want to identify two force member, mungkin setengah orang dia tak pisahkan dulu pun dia dah nampak mana two force member, then proceed dulu, boleh. So maksudnya step number 1 and number 2 ni, so right, dia boleh, kita ni lah boleh bertukar-tukar lah ikut kesesuaian masing-masing. So sekarang ni kita kata okay, memang tak boleh nampak lah, jadi kita tak nampak force ni, kita kena dismember. Okay, tapi kena tengok dulu lah ada berapa member saya tak tanya lagi. Saya tak tanya lagi two force member. Saya tanya ada berapa member dekat sini. Kalau kita pisahkan semuanya, ada berapa member? Okay, I think I should enlarge the image. I think saya pun nak kena tutup benda-benda yang tidak berkaitan lah, supaya tidak memberatkan saya punya inilah.
So ada berapa ya? Ada 4 tu madam. Okey, kalau kata 4, mari kita tengok ada 4 ke? 1, 2, 3, okey 4. 4, betul lah 4. Okey. Ataupun kalau kata kita nak include sekali FBD for the cylindrical part yang dia gripping ni pun boleh jadilah. Boleh juga. Okay, tapi yang the main thing is for that machine we have 4 members. Okay, 4 members. Dah keluar help pula. Macam mana dia boleh keluar help pula ni? Okay. So kita ada 4. So we have 4 ya. 4 member dia mana? 4 member dia. Kita ada member AB. Kita ada member AB, kita ada member CD, kita ada member AC, satu lagi BD. Okay, satu lagi BD. Ada 4 member betul. Okay, antara 4 member itu kita ada member tadi kita cakap ada member AB, AC, CD, BD. Okay, antara these 4 members ini yang mana yang two force member? Ni janganlah pula kata macam oh ada 2 ni AB je bukan ABC yang you kata ini adalah two force. Tak. Okay. This is in terms of labeling lah. Macam frame tu boleh lah kita tengok macam tu, tapi kalau machine ni kadang-kadang tak boleh juga tengok. So kita kena identify lah. Identify two force member dia yang mana. So between member AB, member AC, CD, BD, which one do you think it is a two force member? AB dengan CD ada. AB dengan CD. CD. Okay, Jazlan cakap AB dengan CD. Anybody would like to try? Salah AC tak apa. AC dengan Apa dia? AC dengan BD. AC dengan BD. Ha. Ada lagi nak try? AC dengan CD. AC dengan CD. Ada lagi AC dengan CD. Oh, banyaknya permintaan AC dengan CD ni. BD dengan AB. BD dengan AB kau ulang-ulang dua-dua macam ulang-ulang benda yang sama je. Cuma orang yang berbeza. Okay, so basically ramai yang kata, bukan ramai lah, tak ramai pun, AB dengan BD dan juga AC dengan CD. Okay, kalau case dia macam ni lah untuk kamu, saya rasa better you lukis lah dulu dia punya, better you dismember dululah. Kalau kamu tak nampak yang mana two force, better kamu dismemberkan dia. Nanti bila kita letak force, kita akan start dengan two force member. Okay, contohlah katalah kita tak tahu, okay, katalah saya tak tahu, kita lukislah Allah masa time ni lah, lukislah apa-apa. Tapi saya kena lukis besar tau, macam kamu pun kamu kena lukis besar sikit sebab nanti kita nak masukkan information atas ni. Kalau kecil sangat nanti dia akan berserabut tau tak? Bila berserabut nanti kamu, apa dia sayang? Bila berserabut nanti tak nampak. Entahlah, agak-agak je lah dia punya bentuk dia ni. Dah macam ikan ke apa ke kan. Tahu lah. Okay, ni satu part lah. Macam tu lah. Okay, lagi kita ada. Okay, ni yang part atas ni. Satu dia pun. Okay, jangan buat force lagi. Sebab katalah kita tak tahulah yang force dekat ni, jangan letak apa-apa lagi. Kita just label sahaja. Okay, so A dengan B ni selari ya. A dengan B ni selari. Okay, lepas tu ada dekat sini B dengan D.
ada distance tak jarak dia? Ada ya. Sebab daripada sini sampai ke B 36. Daripada part ni sampai ke D 42. Okay. So maksudnya dia ada jarak lah. So 42 minus 36 berapa? Tu kecil pula tu nak kena buat. Okay. Ni point D. Apa jarak dia? Okay, untuk mesin you draw FBD betul-betul pun kurang-kurang busuk-busuk 2 markah memang dapat lah. Kalau draw betul-betul lah, busuk-busuk memang dapat lah 2 markah tu confirm. Maksimum saya kata 2 markah lah. Tapi kalau banyak dia mungkin paling maksimum pun dia boleh pergi 3 je, dia tak boleh lebih daripada situ. Sebab kan macam lukis dia FBD senang benar korang dapat markah tu kan. So kita ada point B, kita ada point D. Okay, jarak tadi antara ni oh wait. Saya kena tengok betul-betul ni, saya dah tersalah buat ni. Pentingnya kita tengok betul-betul. Sebab yang part member ni dia tak ada cantum dengan D. Nampak tak dia? Kalau kamu tengok ni, dia start macam ni. Okay, so dia tak sambung dengan D. Part yang BD tu baru sambung. So kena tengok betul-betul lah. Itu pun boleh buat careless mistake. So kita kena be careful. So dalam part ni dia tidak ada point D lah. Dia cuma ada A dengan B saja. So that's why member AB That's why member AB. Kita pun tak perasan ni. Okay. So dia cuma ada ni je lah. A, B, right, lepas tu dia ada part ni. Okay, dia ada part ni lah. Okay, nanti kita akan letak force. Katalah kita letak kat sini A, B, C, D. Okay, E tak ada kan. Okay, kita letak kat sini. Ada satu force lah kat sini, sebab tu kita kena letak force gripping tu lah. Okay, tak apa. Kalau benda tu tak ada, you nak letak boleh, tak ada masalah. Because after that, you're going to write your equation based on your FBD. Cuma janganlah labelkan kalau this is A, then you pergi gata-gata labelkan K pula, suka-suka hati pula, ataupun M ke suka-suka hati pula. No, yang ini tak ada, but you can put lah. Okay, so sekarang ni kita akan masukkan dimension dia dulu. Ya, okay. Kita masukkan dia dimension dia. Yang ini adalah okay. So kita ada 0.1. Siapa yang nak masuk ni? Siapa yang nak masuk ni? Ada lagi ke yang nak masuk? Ada lagi ke yang nak masuk? Tak tahu ini. Kadang-kadang dia tak detect. Tak ada. Dia tak ada. Tu dengar macam ada geteng lah. Tapi ada yang mesej saya tapi saya tengok tak ada dah. Tertinggal pula. Mesin ni penting kan, tertinggal memang. Kalau kelas saya tertinggal memang saya sebab you boleh tengok lagi video lah, tapi kalau dekat kelas kau tak datang memang tertinggal, memang tak akan ada ni lah. Tapi nasib baik kamu lah ni ada video kan. Okay, so yang ni 0.1 tukar meter boleh, nak remind boleh lah, tapi tukar meter lah senang. Okay, 1, 2 okay. Habis masa melukis je selalunya mesin ni. Alright, dekat sampai E ni. Okay, kena tengok betul-betul bila you lukis. Tak apa, ambil masa sikit untuk melukis, tapi it's going to help you a lot. This is 0.036. Okay. Lagi apa yang kita ada? Kena tengok betul-betul lah yang ni. Okay. Ada satu force kat sini, force given. Yang ni kita boleh masukkan lah. Ini force dia, kita boleh masukkan siap-siap. Ni memang confirm. Okay.
Cuma yang ni kita tak label lagi, nanti kita label. Sebab sekarang ni katalah you tak tahu mana tu force ni. Kita pun okay, buat je dulu ni untuk yang siapa yang tak boleh nampak lagi lah. Okay, tu force siapa yang nampak insyaAllah. Okay. So ini adalah berapa? 0.012 meter. Hampir sama. Okay, lagi apa kita ada? Saya pun kena tengok berhati-hati juga. Kadang-kadang takut kalau kita tak tengok hati-hati nanti dia ada kesilapan. Apa lagi information yang kita belum masukkan? Okay. Yang ini ada satu force, kita tahu ada satu force. Alright, kemudian untuk member member AB sudah, member AC. Kita tengok AC. Nampak tak yang ini? AC. Okay, so sini point A, ini point C. Okay, jangan buat apa-apa dulu. Kalau you dah nampak dah, okay, dah siapa yang cakap tadi AC tu force member, sepatutnya dah nampak lah. Ini adalah tu force member. Sebab apa? Sebab kita ada ujung dengan ujung je tempat ni. Okay, kemudian lepas tu kita nak lukis apa? CD. Bukan semualah member yang kamu akan guna untuk selesaikan dia, tapi kita boleh ni lah, hopefully kita ada ruang untuk kita lukis. Ui, mak kecilnya. Gelak kamu. Ada. Lepas tu kita apa ada? Kita ada CD. Bila kita buat kat bawah ni lah, CD. Ni pun nak kena besar-besar sebab nanti nak masuk dimension dia. Suka hati dia lah. Dah macam berudu dah saya tengok. Tak kisahlah you buat benda ni berudu ke apa ke. At least adalah shape dia. Okay, kat sini ada point C. Alright, kat sini ada point D. Okay, dia ada ketinggian dia. Apa dia yang? Kena lukis FBD CD dengan AB CD dengan AB. Kan saya tengah lukis semua. Oh, Nadia lukis semua Kenapa? Kamu tak nampak apa-apa ke? Sorry, saya slow. Sebab sekarang ni, bukan, saya ingatkan mungkin PowerPoint tu kamu tak nampak. Saya, sekarang kan saya cakap, okay, sepatutnya kamu identify two force member. Tapi kalau you tak boleh identify two force member dulu, you draw lah dulu setiap member tu, nak tengok mana tu force dia. Okay. Tapi ini kira saya buat ni macam seolah-olah macam okay, saya ni tak tahu apa-apa lah, so kita lukis dulu. Benda ni adalah biasa, maksudnya paling basic lah kiranya. Macam kalau dah tak tahu, selalu kan saya buat setiap satu ni saya dah letak dah force dia dulu. Saya dah letak dah. Tapi untuk kamu ni kiranya macam saya try to be like you, macam okay, kita buat daripada basic. Kita tak tahu apa-apa, kita buat ni dulu, kita lukis yang mana information. Okay, ni ada C, ada D. And you need to know about this sebab kadang-kadang macam saya kata, dia akan minta kamu draw bukan satu member saja FBD dia. Mungkin dia akan minta member yang ini dengan member yang bawah ni, ataupun mungkin dia minta member AB and BD FBD dia, ataupun mungkin dia minta ke semuanya. Kalau minta semua tu maka tu terlalu banyak lah, macam tak logik. Tapi ikut pada soalan. But at this stage saya buat semua supaya kamu nampak lah dia punya proses dia. Okay, so again we put the information, right? Kita masukkan semua information. Yang AC ini ketinggian dia adalah 0.03 kan? AC adalah so masukkan information dia. Okay, so 0.03 meter. Okay, AC. This one CD jarak dia adalah CD jarak dia, CD mana? CD 0.03 meter. Okay, so you need to be careful when transferring all the information. This one kita tak boleh assume je dia ni sama dengan atas, kena tengok jugalah.
So this is 0.096 meter. Okay, lagi tak. CD, okay. Beza ni adalah 0.006 meter. Okay. Ini pun kalau nak tinggal dalam milimeter boleh lagi. Tapi kalau nak buat meter pun boleh. Semua boleh. Tak ada masalah. Tak ada isu. Okay. Apa lagi force yang ada dekat sini? 300 Newton tu. We must include the 300 Newton. Okay. Ya, kita lukis je lah. I think half an hour we're going to bukan half an hour lah, macam maybe this is 2 minute. This one 1 minute je. Okay, this is 300 Newton. Okay, kemudian kita ada lagi satu part BD. Okay. Part BD ni kita nak sumbat mana kat atas lah part BD. Cukup. Okay, ini member AB. So you need to label member AB so that you don't confuse. Member AB, this is member CD. Right, I hope I already put all the information. This one member AC. Ni orang malas lah, paling malas tu yang macam ni lah. And then member BD. Member BD, kalau kamu tengok bentuk dia ni. Is it too small for you to see? I'm going to enlarge the image. So we have BD macam ni. Right? So kita ada dia buat macam ni. So, macam tulang dinosaur, whatever lah. Okay, so kita ada point B dan point D. Seeloknya kalau kamu tak nak confuse lah, you buat dia macam BD ni patutnya letak tengah-tengah ni supaya kamu nampak dia punya pasangan dia. Tapi kalau you don't have any problem, so you boleh lah buat merata pun tak apa. Tapi make sure nanti pasangan dia okay lah. Okay. So kita letak ini B, ini D. Tadi dah kira tak beza 42 minus 36 berapa? Buat jarak antara ini. Okay, ni kita letak E. Okay. Berapa yang? Apa tadi madam? Ni, jarak antara B dengan D ni, because from here to here is 36. From here to here is 42. Jadi saya nak tahu antara B dengan D ni berapa jarak dia ni. 42 minus 36 lah. Ha? Berapa? 6. Ha? Apa sih? Apa sih? Oh, okay. 0.006 meter lah ataupun 6 mm. Dengan 6 lah. Malah nak kira lah. Petang ni. Saya pun malah nak cuba. Internet macam Apa dia yang? nampak internet dia slow sikit. Oh, okey lah. So saya kena slow jugalah. Tak apa dah. Laju tak apa. Okay, tak apa ni, yang ni mesin ni tak boleh laju-laju, nanti kamu pening. So kita santai walaupun sebenarnya dah macam desperate juga ni. So santai juga ni. So 0.042 meter. Okay. Alright. So dah letak semua. Okay. Jarak antara, aku tengok antara B dengan D, jarak dia berapa? Antara B dengan D, jarak dia berapa? Ketinggian dia. Antara B dengan D, jarak dia berapa? 30. 30? 36. Apa dia? 36. 36. Itu pun careless mistake tu. Jenuh lah kalau tengok, bukan 30 ya. Sebab B sampai D 36. Ambil ke? Sebab tu lah kita
So you have to be careful, transfer all the information. So 0, 36. Okay, saya pun kena buat slow-slow sebab takut dia ni. Okay, dah sebab takut salah termasuk information. Mungkin 6 ni dah betul. 42 jarak antara, okay, ni dengan ni 42, ini adalah okay, 6. Okay, so we already transfer the information. Now we just need to put the reaction. We know that BDCA is a pin connected. Here is a pin connected. But of course we have to find two force member first. Okay, kalau kamu tengok kat sini, oh ada satu lagi yang saya perlu lukis. So you tahu dekat sini ada force kan? Tahu kat sini ada force. Kenapa ada force? Sebab itulah force yang kita nak cari, because next question dia minta gripping force dia. Gripping force dia dekat sini, dekat ujung ni. Jadinya we need to, okay, macam mana kita nak letak? Kalau you tak tahu boleh belasah lah, tapi seelok-eloknya cuba andaikan logik macam ni lah. Because you're talking about gripping force kan? Gripping force. Okay, apa yang berlaku? Okay, ini adalah this part. Okay, yang mungkin wire ke apa ke yang dia nak grip lah. Okay, satu bentuk cylindrical. Okay, so bila gripping, maksudnya ini katalah wire tu, dia punya cross section of wire tu, bila you gripping, mestilah you letak force dia tekan pada, okay, saya letak yang ini adalah E lah. Dia macam orang lidi So kita letak, kita compresskan benda tu sebab kita nak pegang. Bila kita nak pegang, like if you want to grip your pen kan, ataupun you hold you punya pen, so you akan tekan compress part tu. So this part pula, sebab dia mesti berlawanan, part ini pula dia akan counter lah. So dia akan counter, maksudnya yang ini dia akan press. Jadi dekat sini kamu akan berlawanan lah. Okay, so sekarang ni katalah ini part yang bahagian atas lah. Saya lukis. Ini tak perlu tulis kalau kamu tak ni, cuma kamu boleh bayangkan yang ini atas, ataupun saya boleh letak apa part ini lower lah. Nanti confuse pula EU dengan EL. Okay, ini part atas. Okay, part atas. Jadi part atas yang ni lah. So dia akan berlawanan. Maksudnya yang ini force dia akan ke atas. Okay. And yang ini yang partikel tu yang ni yang cylindrical, macam saya kata mungkin wire ke apa ke, you nak grip pen ke kan, ataupun apa-apa je lah yang bentuk cylindrical ni. Okay, you force dia ke bawah, dia macam ni, dia tekan kan. Jadi yang ini pun akan, so dia couple dengan orang ni, yang ini couple dengan yang ini. Pak, dia couple, yang ni ke bawah, this one should be upward, this one upward, this one downward. Okay, dah settle ni. Boleh follow setakat ni? Boleh. Okay. Boleh. Sekarang masih lagi tak dapat pastikan mana tu force member. Okay, sepatutnya kita dah tahu lah yang ini adalah tu force member. Sebab kalau kamu tengok dekat sini ada 1, 2, 3. Ada 3 tempat. So it's not two force lah. Sini pun ada satu force yang ada dekat sini. This one point B, or we know that it's a pin connected. Of course kita ada force. Kat A ni pun mesti ada force. So jadi ada 3 tempat. So it's not two force member. Jadi siapa those who answer BD, AB salah. Okay. CD. Kalau kamu tengok, sini ada force, D pun ada force. Ini dah ada 300 Newton. So obviously this is not two force member. The only two force member is given by member AC. So AC saja. Sebab sini ada C, sini A saja. Tak ada force lain dah. Tak ada force kat tengah ke kan? Tak ada. Jadi because we know that it is two force member, instead of kalau kamu buat macam ni, tak berapa tepat sebab nanti akan banyak unknown. Kamu tak mau macam ni lah, tak boleh buat macam ni. Cannot. Ni pandang tak mau, cannot. Alright. So it is you see that you can see from the figure is complicated. Then you tambah lagi, alamak, subhanallah. Dan you tambah lagi force macam ni, dan akan buat kamu lagi complicated. Because we know it is two force member, this is two force member.
Macam saya kata adalah lebih mudah untuk you start from two force member. Kita draw dia punya force dia. Okay. So kita draw yang macam ni. Ini suka hati. Macam tadi pun mula-mula saya buat sebab saya dah kata dia compress. Okay, yang ni akan ikut lah. Tapi yang ini two force ni because we know that we can make it is compress ataupun kita boleh buat tension ataupun tensile lah boleh. So dia tarik ataupun keluar, suka hati. Yang ni suka hati. Tetapi okay, so in this one we can label AC lah. Maksudnya force AC. So yang ini akan couple macam mana? So dia akan couple dengan yang part ni ke bawah lah. Okay. So this one akan couple ke atas. Okay. Berapa ni? 30 dengan, kalau kamu tengok so kita ada 30. Okay. So berapa jarak dia ni? Jarak antara AC, jarak apa? Yang ini AC dia berapa ni? Sekejap. Kita tengok. Tinggi dia kita tahu 0.03 meter. Okay. So the distance dia, jarak dia antara A ke C ni, panjang dia ni berapa? Berapa ni panjang dia ni? Antara A ke C ni berapa panjang dia? 90. 90. Careless tu. 96 minus 12. Sebab daripada hujung sini sampai ke sini 96. From 84. this sampai ni 12. So jadi 4. 84. Okay, so 0.084 meter. So be careful ya. Dah salah ini, salah lah calculation kamu. Penat dah kot lukis-lukis FBD. Okay, kalau macam kata FBD you betul, arrow-arrow ni betul, dimension salah saya tolak markah. Tak, saya tak tolak markah dimension tu sebab saya lebih fokus kepada macam mana you draw force ni. Okay, cumanya bila you salah salah distance ni, nanti calculation tu tak ada markah lah. Maksudnya cuma markah formula saja kalau you tulis. Tak boleh nak tolak apa sebab dah salah information. So benda kamu kena ingat bila kamu buat sesuatu, kalau salah dimension, salah lah. Kalau kata you buat projek apa, kalau dah salah dimension, you kira betul tapi salah masuk unit, habis orang lain semua kacau lah, memang rugilah. So benda tu sangat penting. So sama jugalah dalam ni, kalau you dah salah unit, salah ataupun salah mention masuk dia punya apa, instead of 84 you put 90, then memang salah, tak ada tolerate langsung lah. Okay, so ini pun kita akan buat lah nanti. Kira dia punya hypotenuse length dia berapa? Sini, bawah panjang dia. Hypotenuse length dia berapa? So kalau kamu dah buat macam ni, ini tak payahlah. 0.089. Berapa? 0.089. 0.089 meter. Okay, dia punya hypotenuse. So nanti you boleh masukkan lah information kat sini. Sebab tu saya kata kena lukis besar-besar, you tengok macam-macam nak masuk dalam ni. So 0.084 dengan 0.03. Ni pun samalah nanti. Okay, tulis. Okay. So kita dah settle AC. Kita start dengan two force member, lepas tu kita akan pergi kat member yang related dengan you punya two force lah. So in this case, dia related dengan member AB and also related member CD. Okay. You tengok member AB. Ada lagi point yang kita tak masukkan dekat point B. P, kan saya kata is a pin connected. Jadi, right. Kita masukkanlah force dia. So first time baru buat, suka hatilah. BY ke bawah, suka hatilah. Kalau ada orang tanya kenapa BY ke bawah, kalau ada orang tanya kamu kenapa BY letak ke bawah, suka hati aku lah. Sebab pin ni assumption. Okay, ni BX. Okay, so masuk kat sini, ni tak boleh suka hati lah. Kalau yang ini dah tak boleh suka hati sebab dia akan follow because these two member is connected at point B. So to make sure it is equilibrium, kalau you dah decide BX ke kiri, this one should be BX.
Penting kena buat benda ni, kalau tak nanti kamu confuse. Okay, BY ke atas, tanda dia BY. Oh, berapa minit kita lukis ni? Sebab saya explain kan, kalau kata dah laju boleh cut separuh masa lah. Kalau dah faham ni boleh reduce lagi masa lah. Okay, apa lagi? Alright, kita dah settle ni. Okay, kita boleh buat kat D. Kita boleh jump ke D ke tengok. Okay, D first time buat. So, kalau you rajin, kalau you malas nak fikir, buat je lah D tu ke kanan pun tak ada masalah. Nanti kita betulkan lah. Tapi kalau you dah nampak kat sini BX tu ke kanan mungkin, tapi kita tak sure lagi. So ikut suka lah, ikut suka tekak kita kan, kita buat je DX. Sebab baru first time, baru mula lagi. Okay, DY. Now, apa yang related dekat point D? Member CD. So member CD, so kalau that's why tadi saya minta kamu kena lukis besar dan kalau boleh jarak-jarak lah supaya you tak serabut macam ni. Actually ni pun kira serabut juga ni lah. Okay, because kalau saya pindahkan dekat slide lain mungkin kamu tak nampak perbezaan dia. So ini couple dengan orang ni couple dengan ini. Cukup tak? Okay, cukup. Semua kita dah letak AC dan okay for AB correct. Okay, hui. Alright, sekarang dia sebenarnya kalau ikutkan kamu cuma perlukan member AB dengan BD ataupun member CD dengan BD. Itu sahaja. Sebenarnya kalau ikutkan kamu perlu lukis itu sahaja. Again lah, kalau kata soalan tu minta kamu kena lukis semua, you don't have any choices, you have to draw all FBD. But actually for calculation, it's either you use AB dengan BD ataupun you gunakan BD dengan CD. Itu sahaja untuk selesaikan masalah ini. So ada pilihan. Right, pilihlah mana yang kamu suka. Kamu nak guna atas ke guna bawah ke. Okay, yang penting adalah kita nak force dekat gripping, information given dekat dia punya handle hujung. So macam mana you linkkan dia? Okay, you tengok kita yang nak ni. Kita nak yang ini. Okay, tapi kita tahu maklumat ni. So apa linkkan antara force E dengan 300 ini? Kalau kamu tengok dia link dekat point B dan juga dia link dekat point D. So you tengok member apa yang link? Okay, member AB link dekat B. Okay, member CD link dekat D. That's why saya kata you boleh guna dua-dua ni lah ataupun sorry saya tak perasan yang ini. Sorry. Kita ada kat sini ni. Ni, okay. Ataupun kamu boleh tengok, okay, kita tengok kat sini, sini pun kalau kita tengok ni macam boleh link pakai satu sajalah, macam boleh pakai satu je. Okay, kita tengok nanti kemudian. Okay, kita akan tengok kemudian. Maksudnya sekarang ni, kalau you ambil dekat AB. Madam. Ya. Sekejap. Ada orang kata dia dapat hypotenuse lain. Hypotenuse. Lah, kira apa tu? Macam mana? Okey, berapa? Yang sebenarnya berapa? Silap. Zaim, cakap Zaim. Adi Silap. Betul. Silap apa? Macam logik je 89. Tak, sebab Ni 84. ada kawan saya tu buat 54 bukan 84. Silap. Oh, tu lah sebab tulisan colourful sikit kat sini. Okey. Sorry. Sepatutnya sebab saya buat colourful ni supaya kamu dapat beza lah. Kalau tak lagi tak nampak perbezaan dia. Tak apa. Don't worry. Jangan gaduh. Tak ada. Tak ada. Okey. Proceed. Sekarang ni gosip lah korang. Proceed, madam. Oh, proceed. Nampak lah tak dengar pula saya ni. Allah, kopi tertinggal habis ya. Kopi tertinggal habis macam mana ni? Aduh, sakit kepala pula saya. Saya dah penat-penat lukis nak transfer semua. Macam masuk semua. Kopi. Ni ke? Oh, salah. Masya Allah. Apa benda ni?
Lah, bogil juga ni ha. Tak cukup information. Tak cukup information juga. Mana tadi tinggal 300 Newton? Alah, penat lah saya dah lukis. Yang kalau transfer banyak-banyak ni dia jadi hilang information tu. Apa ni tadi 0.12 eh? 5? 0.12 je eh? 0.12. Ya, Yang ya, ini ya. adalah 0.012. Wih, confused. 0.012. Lepas tu kita ada force 300 Newton. Okay. 300 Newton. Ni member AB. Okay. Sekarang aim kita mesti ada, ini nak cari, ini ada maklumat. So maksudnya kita boleh gunakan member ni lah. Kita tengok boleh tak kita selesaikan dia. Okay, macam boleh je. Okay. So kita tengok kat sini, ini selari kan tadi selari. Okay. Jadinya kita nak pakai apa ni? Okay, kita kata using member AB. First nak pakai apa? Nak pakai equation apa? Fx, Fy, moment. Kalau moment, which point? Moment B boleh madam? Moment dekat B. Okay, moment dekat B. Right, nak cari apa? Kita nak boleh eliminate satu ni. yes. Okay. Tak boleh satu ni. Tak boleh pakai satu member. Betul lah saya kata tak boleh pakai satu member. Sebab apa tak boleh pakai satu member? Kalau you ambil moment dekat B, ada berapa unknown? 2. E dengan AC. Kan? Tak boleh nak cari kan? Okay. So maksudnya kalau kita tahu AC, kita boleh tahu E. Tapi isunya sekarang ni AC ni tak tahu. Macam mana kalau kita nak pakai, macam mana kita nak dapatkan AC ni? Macam mana kita nak dapatkan AC ni? Kita boleh pakai FBD CD dulu. Ya, pandai. Wah, anak siapa ni? Saya tengok internet tu. Tengok internet. Astaghfirullahalazim. Aku suruh. Panduan madam, panduan. Oh. Ingat dia bigis ni baru nak puji anak siapa ni, makcik ni, anak makcik ni pandai. Baru nak puji. Start. Oh, ada lah. Senang je sekarang korang. Nasib lah tu dapat Betul. kan. Tempat pula korang cari boleh dapat kat internet gambar ni. Boleh detect pula tu. Kira nasib juga. Kadang cari dapat, tak dapat kadang. Tak tahu lah. Oh, okay. So macam tu lah caranya, macam ni lah. Kalau you tengok, we cannot get, okay, kita katalah kita nak guna satu member saja nak selesaikan. Okay, kita nak E tapi kita ada 2 unknown. Ambil moment dekat B, kita ada 2 unknown. Kalau kita pakai Fx dengan Fy, sama lah, lagi banyak. Ada 3 unknown. Okay, sebab kalau pakai Fy ada E, ada By, ada EC. Banyaklah pula pening kepala. Jadi kita kata kalau we can find AC, E akan dapat settle sebab kita akan pakai moment B. So macam mana nak cari AC? Itu yang kita kata structure analysis ni. We do analysis first. So macam mana nak cari AC? Tengok member mana yang ada information AC. So member AC lah, tapi member AC ni memang tak membantu sangat pun. Dia cuma tunjuk arrow tu satu je. Tapi we don't have any information to calculate. So kita tengoklah member CD. Oh, member CD ada. Sebab apa? Kalau you ambil moment dekat D, you can get AC. Kalau you ambil moment dekat D, donkey, you get AC. Bila dah dapat AC, ambil moment dekat B, boleh dapat E. This is how you solve the problem. Okay, jadi kena kira lah. Okay, contoh summation. So apa yang kamu perlu buat adalah you have to state it first lah. Sebab sekarang you gunakan lebih daripada satu FBD. So using member CD, because CD punya arrow kat sini AC dia ke atas. Kita tak tahu lagi AC dia ke atas ataupun ke bawah. Nanti bila kita bawa ke sini, di information dia nak kena masukkan dengan betul lah. So that's why kita kena tulis using CD. It means our equation here is referring to this member.
So bila kita move member lain, kita akan ikut dia punya FBD dia. So for this one using member CD, kita akan ambil moment at D, summation equal to 0, counterclockwise is positive. Alright, so member ini berapa tadi? 0.3 ke? Tak tercopy dia punya maklumat ke 0.06 Yang mana dia? 0.06 jarak antara CD ke 0.006 sebab dia tak tercopy sekali. 0.006 mm. Mm pula meter. Okay, moment dekat D kita nak cari AC. Okay, so kita nak masuk ke apa? 300 Newton. 300 Newton. Distance dia berapa? Clockwise ke counterclockwise? Positif ke negatif? Cepat. 300 Newton. Clockwise, counterclockwise? Counter. Anda putih? Counter madam. Counter? Counterclockwise. Oh dengan yakin baik. Counterclockwise. 300 Newton. Member CD. Moment Ya, at D. betul lah counter. Counterclockwise. Counterclockwise. Counterclockwise lawan arah jam madam. Counterclockwise lawan arah jam. Clockwise. Clockwise sayang. Nampak ni 300 Newton. Saya ingat 300 Newton saya. Saya tersenyap tadi. Alamak. Takkanlah tak perasan. Tersenyap saya. Tak tahu nak komen apa. 300 Newton. Rotation clockwise. So it will be negative. Sebab apa? Sebab saya assume counterclockwise positif. Kalau saya assume clockwise is positif, kamu kena tulis lah. Tapi tadi kamu sebut counter, dia sepatutnya clockwise. Okay, ini clockwise. Sebab moment dekat D. Okay. Boleh jangan buat kesilapan dah penat-penat lukis. Dah betul pula gambar, pergi salah pula yang ini. Tak dapat nak makan penuh. Okay. Distance. Distance 0.096 plus 0.03. Betul ke saya tulis? Betul lah tu. 0.03. 0.096 plus 0.03. Distance dia. Jadinya 0.126. 0.126. 0.126. Ya, sedap suaranya. Siapa tu? Jazlan juga ke? Kawan Kau bukan saya. Ada orang lain ke? Balik. Ada, bukan jalan seorang. Bukan Jazlan seorang. Macam mana boleh ada suara orang lain? Dapat ilham. Oh lain ni sebelah dalam gambar sebelah je. Okay, back to the our problem ni. Aku rasa sejam setengah habis soalan ini. Tak apa, nanti dah pandai laju lah. Sekarang tak apa, baru first time. 300 Newton, 0.126. Okay, lagi apa kita ada? Okay, AC cepat. AC. Clockwise. Ada dua tu, ada Y dengan X dia. Takkan main clockwise je. Tinggi dia 0.03 dan 0.084, comel sangat. Sebab tu saya kata kena lukis besar-besar. Ini tadi 0.089, Masya Allah. Kecil tak boleh masuk dah. Ini tadi 0.0. Dia medium zoom. Zoom. Coming right. Okey lah sikit. Now. Nampak tu je, lepas tu orang tak nampak dia pusing macam mana kalau ke saya tu. Buat sikit. Pening tak? Tak payah madam. Itulah, kecilkan sikit. Tapi Allah subhanallah, kecil sangat. Masya Allah, dia terlajak sikit.
Okay lah macam ni lah. Ini kita tahu tinggi dia 0.03, yang ni 0.084, hipotenus dia tadi 0.089. Okay. So AC, ambil Y komponen dia. Y komponen dia apa? Y komponen dia adalah 0.0 tahu. Oh dah macam gambar orang dah. 06. 0.0 6. mana ada 6? Loh. Y komponen dia 0.03 lah. Lupa dah. Tak. Lupa dah. Saya tak zoom ni. Tak zoom. Saya zoomkan kat tepi. Tak apa Miriam. Kita orang boleh zoom lah dia punya gambar ni. Oh ya ke? Kita boleh nampak. Han zoom sendirilah. Okay. Ni 0.089. Ni AC. Okay. Y dia. Okay. Y dia akan rotate. Oh sebelum tu takut terlupa. Distance. Jarak antara Y component for AC nanti. Jarak dia berapa? Jarak dia berapa? Mana kawan Jazlan? Kawan-kawan. Kawan-kawan tak ada. Jazlan tak ada kawan dah. Tengah mencari. Tiba-tiba keluar suara lain, sedap juga. Boring lah asyik dengar kan. Suara Jazlan sama kan. Bukan nak kata menyampah. Tak. Jazlan kena ada. Tapi sometimes nak juga suara orang lain. Macam tu. 0 point berapa ni? Distance dia. This is Y component AC. Korang ni tiba-tiba bila gambar macam ni serabut punya ni tu kau dah tak nampak dah. AC dengan Ini Y component dia. Distance dia. Ini baru force. Distance dia berapa? 0.3 apa? 0.3? 0.3. 0.3 pun jadi careless mistake. Salah dah nanti. 0.03. You have to be careful ya. Saya pun ni try to be careful untuk mengelakkan careless mistake. Okay, so Y component dia rotation clockwise ke counter clockwise? Boleh zoom? Masing-masing boleh zoom? Masing-masing boleh zoom. Tadi saya zoomkan sedikit. Oh hebat lah kelas kamu 1 jam satu soalan tak bila gini. Tak apa, baru first time tak apa. So means kalau second question dia kena half an hour je lah. Selesaikan benda ni. Okay, tengok ni clockwise ke counter clockwise? Y component dia, imagine. Cepat, imagine. If you can't imagine then you can draw outside from the question, you draw in a piece of paper, rotation dia macam mana. Clockwise ke counter? Clockwise. Okay, clockwise betul ya sebab komponen Y dia macam ni, jadi dia akan rotate macam tu. So negatif. Negatif saya pun saya ingat. So negatif lah because we assume counter clockwise positif. Okay. Dia punya X komponen dia akan hasilkan moment tak? Ni C, ni D, ada distance 0.006. So component X for AC, does it cause moment? Kelas ni boleh minum-minum dulu siapa-siapa. Tak pun saya boleh minum dulu. Tak ada. Sebab yang guna cuma Y component je. Tak sure dia tak sure. Allah bila nak sure ni. Ada kot. Jazlan. Ya saya. Would you like to try? Nampak sikit macam hero kalau betul. Kalau tak betul apa? 0 point. Ada. Ada? Allah. Ada? Alah, you janganlah terpekan
pengaruh dengan saya punya bunyi tu. Kadang-kadang saya pun nak nak ada balik di bumi yang nyata. Tadi berangan sekejap. Betul saya ada. Ada ke? Ada pula. Selalunya kalau momen tempat 0.006. Ada ya, ada. Nasib baik sempat perasan. Kalau tak perasan, okey ada. Sebab apa? Kalau kita tengok ni, kan okey ini point D, point C ni duduk kat sini. Ada distance ketinggian ni, ada 0.006 meter. Jadi you punya arrow untuk boring lah. Okay ni boring warna purple. So kan kalau kamu tengok kan ni AC kamu, okay dia ada X komponen dia kan. Ini AC X komponen dia. So dia akan rotate, boleh nampak tak? Counterclockwise. So kalau kita tak nampak juga, sini saya ada ajar kat student, kalau tak nampak juga kau buang ni, kau buat D ni, takkan tak nampak dari punya rotate dia. Rotation dia adalah counterclockwise. ACX ini adalah AC 0.084 bagi dengan 0.089. Okay. Distance dia 0.06 lah. Jadi ada. So tadi kita kata dia counterclockwise. So positif AC 0.084 divided by 0.089 multiply with 0.006 meter. Katalah kalau you takut banyak sangat zero, if you want to maintain in millimeter, tak apa, tak ada masalah, maintain lah. Sebab at the end of the day bukan distance yang kamu nak cari, kamu nak cari force. Sama je nanti dia akan terhapus. So tak apa, tak ada isu lah kat sini. Okay. So equal to 0. Dapat AC berapa? AC positif ke negatif? AC positif ke negatif? So saya percaya bulat-bulat ni kamu yang tekan calculator. So if one of you give a wrong answer, especially tanda negatif dan positif, nanti kan kita dah ada isu dah sebelum ni pun sama juga kan. Bila tanda negatif tu, bila kita double check balik, alamak tak dapat betul, rupanya salah tanda negatif, positif. Alright, what do you get for AC? Positif, negatif. Sekejap Perlukan slide. Perlukan slide tadi ke? Saya baru nak copy ni, kejap nak pindah. Alamak, dah. Tak boleh copy ke? AC dapat berapa? Dah tidur dah ke? Belum. Belum lagi. Kalau kamu senyap takut-takut saya pula tertidur tunggu jawapan. Oh. Sekejap lagi madam ni dah selamat dah. Dia dapat 37.8 tapi tak tahu yang lain berapa. Kalau yang lain senyap je, kalau salah, report yang salah, tak mau bagi tahu. 37 point. tengah kira. Tengah kira. Kira okey dengan kira. 37.8. Positif ke AC tu Jazlan? Positif. 37.8. Okay.
Medium rasa rojik ke tak? So-so. Hmm. Tak logik. Hmm. Tapi saya kira dapat tu. Takkan kalkulator saya salah kan? Tak tahu ada pengalaman tak kira salah? Banyak kali. Aduh. InsyaAllah. Tanda negatif semua tu masuk betul dah kak. Alah saya tak ada ni lah calculator. Saya pun was-was kalau pakai calculator phone ni. Kalau pakai calculator phone ni saya macam was-was sikit lah. Betul. 37.8. Okey, ada lain? 37.8 juga ke? Positif betul. Okey, dua jawapan. Kira majoriti lah tu madam. Itulah saya rasa macam tu je lah. Kelas kamu majoriti je macam tu je lah. Majoriti je macam tu. Okey lah, saya assume 37.8 ya. Okey. Okay madam. Apa nanti kita tengoklah, kita double check kat mana nanti tengoklah. Boleh double check. Okay. Ini pun dah nak habis sejam setengah dah. 37.8. Okay, AC. So you bawa maklumat ni masuk ke dalam, okay, because it is positive, it means we have the correct sense of AC in member AB. Maksudnya AC ni betul lah dia keluar macam ni. Jadi kita letak tadi AC is 37.8 Newton. Okay. Now kita boleh selesaikan dia dengan ambil moment B. Perlu tahu tak BX, BY ni kalau dalam question, if they ask you to calculate force dekat E and also BX dengan BY, dan kamu kena bagilah. Kalau kata dia minta E saja macam tadi dalam soalan, so BX dengan BY ni perlu kira ke? Tak perlu. Kalau you kira pun tak ada markah ekstra sebab dia minta E sahaja. Sebab kita dah dapat pakai moment dekat B, dapat dah E. So okey je lah. Moment dekat B, okay, equal to 0. Summation counterclockwise is positive. So yang ini kalau kita tengok, okay, 300 Newton. Distance dia adalah 0.132. Okay, 0.132 meter. Okay. Clockwise, counterclockwise, moment B. Clockwise ke counterclockwise? Oh hilang. Clockwise ke counterclockwise? Counter. So kalau counter, it will be positive. Counter, positive. Apa tadi? Kita ada AC. Okay, for this part, AC component Y or component X or both can produce moment. Yang mana satu? Komponen Y saja ke ataupun komponen X for AC sahaja ke yang akan hasilkan moment, ataupun both can produce moment, komponen X and komponen Y dia. Which one? Kalau tengok AC ni. Komponen Y. Sahaja? Ke? Jangan Okay, terpengaruh. betul. Betul lah. Komponen Y saja yang akan hasilkan moment sebab point A and point B ini dia selari kedudukan dia sama, so that ACX, okay, component X for AC does not produce moment, only AY component. So we put only AY. AC, we
which is 0.03 divided by 0.089. Distance will be 0.12 meter. Clockwise or counterclockwise? Counter. Counter. So it will be Positif. positive. Positive. Cepat second kat atas mengajar ni. Cepat. Macam ada something wrong je ni. Betul ke AC kamu dapat positif ah? Tak, AC dapat positif. Kira dua Sebab- kali dah dapat jawapan yang sama. Salah ke? Macam tak berapa ni. Tak apalah, tak apa. Yang tu tak apa. Sekejap sikit lagi sekali. 8, 9. Sebab E tu memang 0.03. Salahnya saya kalau kena kira ni kena kira satu-satu ni. 0.03, 0.089 times 0.03. Okay. Yang ini dapat sekejap. Negatif Sebab jawapan yang sama ada. Ya, lah. Yep. Macam tak berapa tepat. Tak berapa tepat. Tak apa. Nanti saya double check balik. Tapi yang ini kita ambil dulu, kita hadam dulu sebab begat. Sekejap saya kira saya try kira yang ni. 0.084 divided by 0.089 0.006. Okay, this one plus you dapat negatif lah 0.00566 negatif 0.0101 0.00566. You dapat negatif AC lah. Apa hal ni you all ni? Aduh, korang ni. Saya dapat negatif. Negatif ke? Saya dapat negatif. Tapi saya tak kira nilai dia lah. Tapi saya dapat negatif. AC tu sepatutnya negatif. AC tu sepatutnya negatif. Dapat. Ada siapa? Semua orang dapat positif ke? Saya dapat negatif 6.686. Tadi tak nak bersuara. Aduh. Bila saya kata negatif semua ngaku je. Tak apa. Sebab ada dua orang jawab jawapan sama tu saya Alah, kan saya kata kalau ramai-ramai betul tak semestinya betul. Kalau you kata ramai yang bersuara tak semestinya betul. Cuba you kata, madam saya dapat negatif. Nanti saya double check. So saya tekan jugalah calculator walaupun sebenarnya saya tak suka tekan calculator dekat phone ni, tetapi saya cubalah tekan juga. What did you get tadi? Dapat berapa tadi? negatif 6.68. Negatif 6. Apa saya dapat lain pula apa yang aku salah tekan calculator ni. Tapi saya dapat negatif lah. Cuma value tu tak sama dengan yang kamu jap. I think saya guna saya baru godeh laki saya punya calculator sebab hari ni dia tak kerja. Boleh pinjam baru pasal. Apa tadi? So ada dapat lagi jawapan lain tak? Okay. Tambah
Madam, ada orang dapat negatif 8,495.45. Negatif 8,000. 4,000 madam. Macam-macam jawapan kita dapat. 0.089. Okey. Dengan 0.000. Siapa lah buat benda ni? Itulah. Wait. Okay. So 3,000 times 0.1. Dapat 8,428 Newton. Saya dapat 8,248. Macam mana dapat yang 6 lebih tu? Apa benda yang Ni Aiman Yani dia dapat negatif 8,495. 8,495? Saya dapat 8,428. Oh. Asal yang dapat 8,000 juga. Saya dapat 8,495. 8,495 tak apa, yang beza sikit tu tak apalah. Tapi yang 60 lebih tadi dapat daripada mana 60 lebih? Salah ke madam? Tekan tu. Saya kira Nampak tak? Benda tulis ni, kalau tengok ada benda ke yang saya tersalah masuk distance, kita tengok balik. 0.06 sebab tadi kita ada berapa? Kita ada 6 mm kan? Betul dah. 0.006. Saya rasa possible je. Sekejap, kira balik set. Last kita saya kira balik, kalau kata 8,000 juga, betul tu 8,000. Habis dah kira, sebab tu kena double check balik. Tapi memang dia sepatutnya dapat negatif lah. Yang dapat 8,000 apa semua tu tadi, yang dapat semua tadi adalah negatif kan kamu dapat? Pula. Dah bertukar dah Jazlan. Negatif lah. 3 negatif. Negatif lah. Sekejap ya. Ada apa-apa ke yang kita tersalah masuk unit lah? Check. Sebab tu kena buat betul-betul. Lepas tu kira pun kalau boleh janganlah ada kesilapan kira. Okay. So 3,000. 8,495 ke 84 something ke, tapi 8,000 lah, betul lah tu. 8,000 negatif 8,000. 8,000? 495. 495. Dah saya dah 3 kali kira dah. Okay. Ada point tu? Ada point. Ada point. Berapa point? Point 45. Point 45. Pakai liquid paper. 0.45 Newton. Okay. So maksudnya sebab tadi saya dah kenapa saya kata ada something wrong, sebab saya dah estimate betul dah dia punya E ini sepatutnya arrow dia ke atas. Jadi bila benda ni dia jadi macam ini akan jadi sama juga counter clockwise, dia akan jadi positif macam seolah E saya ni terbalik sepatutnya. So that's why saya detect ini ada something wrong ni. Sebab tu kalau kamu dah decide daripada awal, kamu akan perasan benda tu ada silap. Kalau kamu tak decide daripada awal, nanti nilai tu kamu tak sure tau. Maksudnya dia sepatutnya ke atas, kamu anggap arrow tu ke bawah. Ni memang saya dah justified daripada awal.
dia punya arrow dia adalah, kalau tak justified pun tak apa, tapi bahayalah. So because kalau kita tak justified, you dapat tanda negatif, you terbalikkan sajalah. Tapi sebab ini saya dah justified based on konsep, logik. Kalau kata kita compress, this is what happen pada you punya part of your machine lah. So that's why saya estimate AC ni sepatutnya dapat nilai negatif, dia terbalik. Okay, jadi ini adalah apa tadi kita dapat, negatif. So saya kembali lah sini, negatif 8495.45 Newton. Okay, so yang ini sebab memang kita ikut arrow dia ni kan, AC ni tak apa, nanti kita masukkan nilai baru kita masukkan tanda negatif tu. So continue back untuk E. Okay, so E adalah counterclockwise, so tambah E. Dan dia counterclockwise, distance dia adalah 0.036 meter. Okay, equal to 0. Dan you masukkanlah balik 300 Newton, 0.132 meter. AC berapa tadi? Negatif tambah negatif 8495.45 Newton. Masya Allah panjang pula ni. 0. Oh subhanallah. Oh subhanallah, dia tak ada. Dia tak ada apa? Saya nak turunkan sikit, dia turun banyak. Okay. So ini berapa? 0.0, Masya Allah, 0.03, 0.089, 0.12 meter. Okay, lepas tu kita tambah. So kalau kamu tak boleh pindahkan macam tanda negatif tu, takut tersalah, you tulislah lagi sekali kat bawah tu, jangan buat shortcut lah. Takut macam tadi kan, pindah-pindah tertinggal pula tanda negatif dia tu. Okay, sama dengan kosong. Okay, masukkan nilainya. E akan dapat, ini akan besar daripada ni lah, 300 Newton, dia akan lebih besar. Berapa yang? Nak tanda negatif macam ni. Dapat 845.45. Ada dapat 8445.45. Dia dapat jawapan lain. Dapat sama je. Sama madam. Yang lain. Lain ada, sama semua. Sama. Zaim sama. Zaim. Ada Zaim ke? Zaim. Ada ke? Ada. Dapat berapa? Sama-sama insyaAllah. Sama. Lagi ke tu? Dah. Kira. Ya. Sama-sama lepas tu nanti dapat macam tak logik dah, pening. Lepas tu baru nak bagi tahu. Saya rasa okeylah, saya assume samalah ni. Okay. So kita dapatlah 8445.45 Newton untuk E dia. Masya Allah. Sebenarnya nak tunjuk lagi satu jalan kalau kita ambil daripada CD ni. Lepas tu kita pergi dekat kita pakai ini BD pula. Boleh juga kalau you nak pakai CD. Tapi saya rasa saya tak boleh. Bukan, saya okey lagi tapi saya takut kamu dah tak boleh masuk dah.
Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh saya. Tak apa, kita buat slow-slow lah, janji mana lah. Sebab kalau tak kita nak tunjuk kalau kita pakai jalan lain. Nak pakai jalan lain boleh tak? Boleh. Kita pakai kat CD ni kan. Pakai kat CD. Tapi tadi kita pakai CD, lepas tu kita terus pakai AB. Tapi kali ni kita nak pakai BD pula. Okay, ataupun nanti kita nak double check. Nak double check guna ni pun boleh juga kalau nak double check dia lah. Okay. Madam, Apa dia yang? jalan lain tu lagi pendek ke apa? Tak, jalan tadi tu je saya rasa pendek. Yang ni macam banyak kerja juga kot saya rasa. Tak apalah. So, kita tulis lah, kita tulis ya. Nanti kita ni. Okay. Okay, yang ini tadi kita dah kira AC kan. Kita dapat negatif 8, 9. Kan? 89. Betul ke? Tadi dapat 89. 45. Kan? 8495. 8495.45. Double check juga ni. Tak boleh hilang pula. 8495.45 Newton. Okay, kita dapat AC tadi. This is AC. Okay. Lepas tu, siapa yang senang hati tu? Kita boleh cari dy dan dx dia. Okay, kita boleh cari dy dengan dx lah. Macam in this case, dx. Kita boleh ambil dx ya. Kita boleh ambil dx. Okay, kita boleh ambil dx daripada summation. Maksudnya yang ni jalan dia panjang-panjang lah sebab mula-mula kamu cari AC. Lepas tu you kena cari dy dengan dx. Lepas tu masuk dekat sini. Lepas tu ambil moment dekat B. Dapatlah E. Okay, so kita tengoklah macam ni. So boleh juga kalau kamu nak guna. So summation of fx equal to 0. Ni panjang sikit nak kena kira. So kena pakai fx, kena pakai fy, lepas tu moment. So kira ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ada 4 equation. Tadi cuma pakai 2 sahaja. Tadi cuma pakai 2 saja kita kira. So tadi sebenarnya jalan yang pendek lah. Yang ini untuk ada masa terlebih nak check ke apa boleh try. Tapi jangan sampai pening kepala lah. Okay. Nak double check tapi tak apa lagi salah. Bahaya tu. Okay. So ini kita kata positif dx. Yang ini kita kata tolak dx. Tadi berapa ya? 0.084 kan? Bagi dengan 0.089. Okay. Equal to 0. And because our AC is actually dia negatif lah. 95.45. Okay. Berapa ni? Cepat tekan calculator sebelum saya habis tulis ni. Saya habis tulis mesti cepat lah. Macam tadi group A tak habis lagi tulis dah habis dah kira. Tapi kamu pun tahulah siapa orangnya. Nabil. Nabil senyap dah. Nabil bila kelas online senyap dah macam tak ada ketua. Sama macam ketua kelas kamu lah, senyap je sekarang ni. Siapa jadi ketua dia senyap je. Lah online, aduh. DX dapat berapa? Negatif 63.51. Negatif 63 63.51. 1. Ada dapat yang lain? Please. Kalau tak saya pakai jawapan Jazlan nanti salah pening kepala nak cari mana tak sama macam tadi nilai dia. Salah. Dapat 8018. Baru nak cakap. Kenapa Aku tak baru habis kira ke? Baru habis kira Okay. So dia tak tahan tak cepat lagi lah. Berapa negatif berapa sayang? 8018 kan?
Nadira cakap. Apa? 8018.17. Betul. Kalau Okay. kalau bundalkan 0.18 lah madam. Oh, okay. Ni 17 berapa ni? Tak apalah, sepatutnya dia ambil 3. Tapi tak apalah, dah 18. panjang dah ni. Sebab ni kalau panjang macam ni saya buat kilonewton dah. Kalau panjang-panjang ni saya dah buat kilonewton dah kat sini. Kalau saya tak nak pening-pening kepala panjang ni, saya buatlah negatif 8.012 02. Tu. Aku pun betulkan benda tak betul dah. 8.02 kilonewton. Tak payah panjang-panjang. Macam tu. Ting. Tak adalah pening-pening. Okay. Tapi ikutlah kalau kamu nak pakai Newton, saya tengok kamu ni lebih suka pakai Newton sampai nilai tu panjang-panjang pun. Panjang. Kami suka tukar waktu last jawapan. Oh ya ke? Kalau saya dah pening dah. Kalau saya dah pening sebab banyak sangat, panjang sangat dia punya ni. Tak apalah, ikut kamu lah. Janji jawapan tu betul. So dx kita dah dapat 8018. Okay, dy dia summation of fy equal to 0. dy kita kata maksudnya ini negatif, dx ini terbalik lah. Ni negatif 8018.18 Newton. Jadi ini pun terbalik juga nanti. Okay, tak apa, nanti kita masukkan kemudian. Kita akan masukkan slide seterusnya. dy ini ke atas. Ini pun terbalik juga kot. Tak tentu lagi. Sebab ada 300. Oh, memang terbalik. dy ni terbalik. Terbalik ke? Tak sure. Tak apa, kena tulis dulu. Tambah betul. dy terbalik. AC dy akan dapat negatif juga. AC ini adalah 0.03, ketinggian dia 0.089. Okay, lepas tu kita ada plus 300. Oh, dia tak mau. Dah hilang mana pula. Dah lebih kecil dah ni 300 habis dah. Kosong dia berjalan naik atas tu. 300 Newton equal to 0. Okay, so masukkan dy tambah, sebab kita dapat tadi terbalik kan, negatif 8495.45 0.03 0.089 tambahkan dengan, ni salah dah, tak apalah. Saya buat macam ni, patutnya kita buat bracket ni, tak apalah, dah tersalah bracket dah. 300 Newton equal to 0. Dapat berapa? Allahu Akbar. Buat benar tulisan ni. dy we get negatif ke? Positif. Negatif atau positif? Positif. 2563.63. Positif. 2563. 2563. Point 63. 63 Newton. Tak habis lagi cerita dia. Belum dapat ni lagi. Okay. Copy lah sini. Ambil lah kat sini. Okay. dx tadi kita dapat negatif. Jadinya kita kena masukkan tanda dx ini adalah negatif lah. Tak apalah, kita tulis kat sini dx is negative 8.88 berapa tadi? 8018.18 Newton. And then dy tadi kita dapat positif 2563.63. Awak nombor dia cantik lah. 2563.63 Newton. 1818. Medium tu Okay. macam ni. Apa dia? Tak ada apa. Macam medium nombor tu cantik. Nak muntah pula dengannya. Cantik benda je ni Moment B, right, submission.
Plus 0. Last ni. Kita habis ni. Tak larat Satu soalan. 1 jam setengah. Bukan 1 jam 45 minit. Okay, BYBX. BYBX pula. Moment dekat B, BY and BX. You don't have to include. Okay, DX. Masukkan DX dia. DX tadi. Okay, tak apa, kita buat ikut yang ni dulu. Moment dia akan jadi negatif DX. Okay, kalikan dengan 0.0. Sorry, salah. Ya, belum tulis lagi. Saya dah tahu dah salah baru nak tulis 0.036. Okay, kemudian dy dia adalah counterclockwise. So dy dia kita darabkan dengan 0.006. Okay, alright. Yang negatif-negatif tu nanti kita masukkan, tapi kita ikut dulu gambar ni. Jadi supaya kamu tak pening kepala. Alright, kemudian ada apa-apa lagi kita tinggal tak ada? Okay, kemudian yang E tu adalah negatif E 0.042 meter. Tak dapat jawapan sama lah. Kalau tak saya nak kena check mana silapnya ni. Negatif 0.036. Okay, plus 2563.63 times 0.06 E. Okay, equal to 0. So E akan dapat positif. Betul lah, positif. Positif berapa yang? Lah, saya mute saya cakap. 3210.4. 3? Salah. Kenapa tak dapat sama? 8 tadi kamu dapat 8. Yang mana yang betul? Tadi jawapan tadi ke jawapan ni? Ya? Sama. Dah bagi dah semua dah. Tolak. Patutnya dua-dua jawapan tu sama je. Adalah silap kat mana-mana ni. Tu saya kata kena check balik lah side saya. Kena buat balik sebab tulis kat sini kadang saya pun serabut tengok ni. Itu. Tak tengok yang lain. Saya dapat 3,000 lebih. Dapat 3,000 lebih. Jaim, Diana, Nadira, Aan. Siapa-siapa. Dia dah tak secara logik. Tu 0.06 kan? 0.006 ni dia yang bawah kat DY. Oh ni 0.06. Tersalah ni. 0.06. DY 0.06. Okey. Itulah, atas tulis lain, bawah tulis lain. Itu pun careless mistake juga tu. Madam ni kita cari E ke? Cari E. Patutnya dapat nilai yang sama. Patutnya dapat nilai yang sama. Tak dapat nilai yang sama. Kenapa tak dapat nilai yang sama? Apa yang kita tersalah kira ni? Ada benda yang ni kena check balik lah saya. Buat giveaway lagi. 0.036. Betul 0.036 betul dah. Ada apa-apa yang ni 0.042 betul dah. Dia dapat 7238.96. 38.96. Adakah yang mana yang tadi yang betul tadi ni yang betul ni? Nak kena check balik ni. Tak apalah, nanti saya check. Dia dapat 7238.96. 72 juga.
So tak dapat 8 part tadi So sekarang ni sama ada nilai tadi yang betul ke ataupun nilai ni yang betul. So saya kena double check balik semula. Kena double check balik lah. Yang mana satu yang ni. Okay. Saya bagi 7238. Saya dapat 7238 ni. Ada satu nilai yang adalah nilai yang mana ni yang saya kena check balik ni. Kita nak double check pun dekat yang ini. Kalau kita nak double check guna yang dekat AB ni, kalau BX dengan BY kita tak kira lagi. BX dengan BY kita tak kira. BX. Okay, cuba cari BX tu betul lah. BX dengan DX patutnya nilai yang sama. BX dengan DX betul. Saya kena check balik semula ni apa yang silap ni. Daripada mana silap dia ni. Sebab sepatutnya dua-dua dapat jawapan yang sama. By the end, tapi jalan kerja sekarang ni itu yang saya masukkan lah. Sebab bila dia banyak sangat part, so kita akan ada banyak tendency untuk buat careless mistake lah. So that's why gambar dia yang penting. Okay, gambar ni kalau gambar ni dah betul should be okay. Cuma sekarang ni bila kita masuk nilai-nilai ni ataupun masa mungkin ada benda yang saya termiss ataupun masa kita tukar-tukar ni ke nak kena double check balik. Saya kena double check balik. So always kita kena double check balik lah. Nanti masa you tengok go through tekan balik calculator ni apa yang silap ni. Okay. So I think saya pun tak boleh nak belah dah, tak boleh nak hadap dah ni. Lebih patutnya saya planning tadi 1.5 jam. Cuma sekarang ni cara macam mana nak selesaikan mesin ini adalah macam ni lah, kita kena draw FPD dia for conclusion lah. Yang tadi tu kesilapan tu probably mungkin masih kita masukkan nilai. Saya kena double check balik kat mana kesilapan dia. Tapi the process is this one lah. First you have to dismember ataupun you identify two false member. You have to draw for each member. Draw dia punya ni and then make sure that dia ni couple lah. Kadang-kadang I tengok mungkin ada yang kita tak couplekan dia pun, benda tu pun akan menyebabkan careless mistake juga. So we have to double check, tengok balik semua ni. Saya kena double check tengok balik ni. Lepas tu proses dia macam tu lah. So bila you dah dismember and then you, okay macam mana, macam tadi, macam saya buat decision. Kenapa saya ambil member AB, because for member AB we have this information and then yang ini kita nak cari. So dekat satu member ni kita boleh linkkan dia lah, we can relatekan dia. So in the process kita nak dapatkan E ini, we need to know AC. So which member yang kita kena tahu AC tu. So which member datang daripada member CD. Okay, so member CD ni dah akan bagi information AC and then kita akan masukkan balik. Itu proses yang saya nak kamu nampak lah. And the rest yang kita silap kira tu sepatutnya adalah careless mistake yang untuk test dan exam, tak ada exam kan, okay, tak boleh dimaafkan lah sebab kita tak boleh buat careless mistake lah, sebab kalau careless mistake salah. Jadi kalau untuk case ini saya kata macam tadilah, sepatutnya sampai yang nak draw, sampai macam mana kita pilih member untuk tulis equation, yang itu sepatutnya kamu dapat hari ini. Yang kira salah-salah ni nanti kita double check. Ataupun mungkin you boleh double check dan tengoklah, mana tahu kok ada orang dapat lagi apa, bagi nombor akaun naik ke. Kan mana tahu kan. Nombor akaun nak siapa pula yang akan naik, yang boleh nampak apa benda di tag. Alright. Nombor akaun lain dia naik okay, boleh nanti kita ni besok saya ada bagi satu lagi gambar dekat dalam you punya soalan tu. Dia nak cari
soalan tu dia nak cari untuk force dekat E dengan F. E dengan F. Force E dengan F. Jadi kamu boleh try lah lukis dulu dia punya FBD untuk kelas besok. Try dulu, draw dulu. Boleh? Right. Okay. So saya nak kena ambil masa dulu bertenang, nanti baru saya double check balik sebab kepala saya pun dah penuh dah ni. So you pun boleh ambil masa bertenang, mungkin boleh check air siapa apa boleh nampak careless mistake dia atau apa benda yang kita ada buat silap, kita kena check balik lah. Right, okay. So I think that's all for today. Okay, hopefully dapat lah apa benda yang nak didapatkan je ni. Alright, thank you very much. Ya, yeah, okay. Nanti tengoklah balik-balik kalau mana you nampak, buat balik elok-elok, check balik, okay. Buat balik, nombor